Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi hari ni cikgu nak kita tengok balik soalan ujian pengesanan 1 dulu. Okey. Cikgu rasa ramai yang tak boleh jawab dengan baik untuk soalan ni. Jadi kat sini kita nak bincang soalan nombor 1 ni ya. Kita tengok semula. Okey, kita tengok soalan yang pertama. Raja 1, okey. Tulisan agak kecil sikit sini ya. Raja 1 menunjukkan pewarisan warna bulu dalam tikus. Pewarisan warna bulu. Bulu berwarna hitam adalah dominan. Kalau bulu warna hitam dominan, maksudnya bulu yang satu lagi warna putih adalah resesif. Okey, warna hitam dominan. Okay, warna bulu dikawal oleh sepasang alil. B besar. Kat sini dia dah bagi huruf B besar. Jadi tak boleh suka-suka hati pakai huruf lain. Awak kena ikut arahan sebab dia dah bagi tahu. B besar mewakili alil dominan untuk bulu warna hitam. Dan B kecil mewakili alil resesif untuk bulu warna putih. Jadi kita tulis kat sini. Takut kita lupa. Okay. B besar ni dominan. Dia warna hitam. Sementara B kecil warna putih. Warna apa ni, kalau huruf besar maksudnya dia dominan. Kalau huruf kecil maksudnya dia resesif. Okey. Kemudian dia bagi kita gambar rajah ni. Dia bagi kita gambar rajah, ada induk S dan induk T. Induk S adalah tikus berbulu hitam. Sementara induk T adalah tikus berbulu putih. Okay, kita tengok sini. Kita tengok yang putih dulu. Untuk dapatkan tikus berbulu putih, alil yang sesuai ataupun genotip yang sesuai untuk T adalah putih. B kecil. Kita tengok balik ya. Kalau B besar, ini adalah hitam. Fenotipnya hitam. Hitam jenis homozigot dominan. Kalau B besar, B kecil pun hitam juga. Tetapi hitam jenis heterozigot. So hitam ada dua jenis genotipnya. Tapi kalau putih tak ada benda lain. Putih dia mesti B kecil. Iaitu kita panggil apa? Homozigot resesif. Mesti alil resesif berpadanan dengan alil resesif juga. Baru dapat warna putih. Kalau alil dominan berpadanan dengan alil resesif, warna putih tu kita tak nampak. Okey, ni genotip yang akan. So, tikus warna putih tu kita boleh tuliskan macam ni lah kan. Okay, S kahwin dengan T. So, T tu dah tentulah B kecil. Confirm B kecil. So, S sekarang. S tu nak pilih yang mana? Nak pilih yang ini ke nak pilih yang ni? Kita tak tahu kan? Kita cuba. Kalaulah S itu adalah jenis homozigot dominan. Kalau S tu macam ni. Okay, kita andaikan S tu macam ni. Kita cuba sebab kita tak tahu kan. Okey. So S akan menghasilkan satu jenis gamet. Gamet macam biasa kena bulatkan. Siapa yang tak bulatkan cikgu potong markah. Dan B kecil. Okey, yang ni juga akan menghasilkan satu jenis gamet. Apabila berlakunya persenyawaan, okey, tak ada pilihan lain kan? Yang ni je gamet yang ada. So, kita akan dapat anak yang bergenotip B besar, B kecil. Untuk tikus yang bergenotip B besar, B kecil, fenotipnya adalah hitam. So, semua anak hitam. Kalau kita refer balik dengan gambar raja dekat atas tu sangat tak sesuai. So kita tak boleh gunakan
S tu adalah B besar, B besar. Tak boleh guna. Ni salah ni. Sebab kalau kita gunakan macam ni, anak dia semua hitam. Padahal kat sini ada anak hitam dan ada anak putih. Ada juga yang putih. Bukan semua hitam. Ada yang putih ni. So, kita tak boleh guna yang ni. Yang ni dah salah. Kita tak boleh pakai B besar untuk S. Kita try B besar, B kecil. Okay, kita cuba. Okay, saya cuba lagi satu. Kita cuba lagi satu. Katalah S, B besar, B kecil. Kita kacukkan dengan T. T tak ada benda lain dah. T memang tak ada pilihan lah. Mestilah B kecil sebab dia putih kan. So, T akan menghasilkan satu jenis gamet. Yang S ini akan menghasilkan dua jenis gamet. Jelas ha? Okey, berlakulah persenyawaan secara rawak. Okey, kita tengok sekarang. Kalaulah gamet B besar tersenyawa dengan gamet B kecil, kita akan dapat genotip yang macam ni. Tapi andai kata gamet B kecil daripada S tersenyawa dengan gamet B kecil daripada T, kita akan dapat macam ni. Nampak tak sekarang? Okey. B besar, B kecil akan menghasilkan anak yang berfenotip hitam. Yang ni hitam. Yang ni pun putih. Maksudnya, apabila S dengan T berkahwin, mereka ada peluang dapat anak bulu hitam dan juga dapat anak bulu putih. Nampak tak sekarang? Jadi, genotip yang sesuai untuk S adalah B besar, B kecil. Confirm. Dan untuk T adalah B kecil, B kecil. Jelas sekarang? So, kita dah boleh tulis genotip untuk S dan juga untuk T. Sekarang kita nak cari pula genotip U dan V. U dan V. Mana U dan V? Yang ni. Kalau U, boleh agak lah. Kalau tikus bulu putih, tak ada genotip lain dah. Mestilah B kecil, B kecil. Untuk V, anak V tadi, hitam kan? Adakah hitam jenis homozigot dominan ataupun hitam jenis heterozigot? Kita tengoklah kat sini. Anak mereka yang ni je kemungkinan. Genotip ni je. So, anaknya adalah bergenotip hitam jenis heterozigot. Dia takkan dapat hitam macam ni. Takkan dapat macam ni. Sebab mak ada jenis hetero. Mak dia takkan, okay? Dan dia takkan dapat B besar, B besar. So, hitam jenis B besar, B kecil. Hitam jenis heterozigot. Jadi, selesai. Siapa yang tak boleh bagi jawapan yang betul masa ujian hari tu, boleh tengok balik kat mana silap. Kat mana kena, macam mana nak trace genotip untuk S, T, U dengan V ni. Saya kira soalan ni sangat senang lah. Senang kalau kita faham. Okay, habis soalan 1A. Okay, kita tengok pula soalan. Okay, 1A kita dah habis, kita tanda. Okay. Soalan B pula. Jika S dan V, S dengan V, tadi S dengan T kan? S dengan V, mak kahwin dengan anak. Mungkin ayah kahwin dengan anak, tak tahulah mana satu kan. Ni binatang tak apalah. Okay, kita padam ni. Dia kata apa? Jika S apa dia? B besar, B kecil kan? S, B besar, B kecil dikacukkan dengan V. V hitam kan? Tapi hitam jenis ni. So, ni V.
Bapak kahwin dengan anak ataupun mak kahwin dengan anak. Tak tahulah ni. Okey. Jika S dan V dikacukkan, lukiskan rajah skema untuk menunjukkan nisbah genotip dan fenotip anak. Rajah skema. Kalau rajah skema, lukisan awak kena lengkap. Awak kena labelkan setiap step-step yang terjadi tu. Awak kena label lah. Ni apa, itu apa. Macam dalam buku teks tu. Okay? Tapi cikgu tak tulis lah kat sini sebab cikgu nak cepat, nak ringkas sikit. Awak kena tulis lah, ni apa. Okay? Ni apa, ni genotip induk. Apa dia? Yang ni proses penghasilan gamet. Yang ni akan menghasilkan 2 jenis gamet. Gamet bulat kan. Ni proses meiosis, kena label kan. Yang ni pun menghasilkan 2 jenis gamet. Gamet kena bulat. Ni gamet, ni apa dia? Kemudian proses persenyawaan. Okey. Kita pakai formula 1, 3, 1, 4. 1 dengan 3. B besar. 1 dengan 4. Okey. 1, 3, 1, 4 ni apa dia? Okey, cikgu tulis kat sini. Ni nombor 1. Ni nombor 2. Ni nombor 3. Ni nombor 4. Okey. Mula-mula kita try dengan 1, 3. Kemudian 1, 4. B besar, B kecil. Okey, habis untuk B besar tu. Kita cuba pula 2, 3. 2 dengan 3. B besar, B kecil. Dan kita cuba lagi sekali kebarangkalian 2, 4. B kecil, B kecil. Ini adalah genotip anak. Anak mereka kalau mereka ni kahwin. So, genotip dia tulis sini. Ni apa? Genotip anak. Tulis sini. Genotip anak. Tulis kat tepi tu. Lepas dah tulis genotip anak, tulis fenotip anak pula. Fenotip anak. Ni apa dia? Ini adalah hitam. Ini adalah hitam. Ini pun hitam. Ini adalah putih. Okey. Macam tu lah. Jadi kalau awak dah lengkap lukis semua gambar rajah skema, siap dengan label semua, siap dengan fenotip, genotip, awak dapatlah 3 markah. Sangat senang. Tak ada generasi F2. Ni F1 je. Ni adalah fenotip F1. Genotip F1. Ni andaikan kalau lah S tu tak kahwin dengan T. S tu kahwin dengan V. Contohnya. Okey, dah selesai soalan 1B. Okey, C pula. Bagaimanakah untuk mendapatkan tikus bulu putih? Macam mana nak dapat tikus bulu putih kalau kedua-dua ibu bapanya dah hitam? Macam mana nak dapat anak putih kalau mak dengan bapa dia hitam? Okay, ni dah dapat cikgu padam ni. Padam. Mak dengan bapa hitam. Macam mana nak dapat anak yang putih? Okay, kita tengok sini. Ni saya padam ya. Padam. Kita cuba tengok macam mana. Okay, kita tengok sini ya. Kita kena cubalah. Okay. Mak bapak hitam. Hitam. Kahwin dengan hitam. Yang ni menghasilkan satu jenis gamet. Yang ni boleh menghasilkan satu jenis gamet. So kalau berlakunya persenyawaan, anak mereka semua hitam. Tak dapat anak putih kan? Dia takkan dapat anak putih kalau mak dia macam ni. So salah ni. Kemungkinan yang pertama ni salah. Okay, tak boleh pakai ni. Ni tak boleh pakai. Okay, kita cuba kemungkinan yang kedua pula. Ni ibu, ni bapa. Mak B besar. Bapa kita cuba hitam macam ni. Hitam yang macam ni. Ni pun hitam juga bapa dia. Ni pun hitam.
Yang ni pun hitam, yang ni pun hitam. Tapi ni hitam homozigot dominan, yang ni hitam heterozigot. Yang ni dah tak lepas ni. Ni dah salah ni. Pangkah ni salah. Tak boleh. Tak boleh. Kita cuba yang macam ni. Kita cuba tengok. Yang ni akan menghasilkan satu jenis gamet. Yang ni akan menghasilkan dua jenis gamet. Kita cuba. Okay. B besar dengan B besar. Hitam. B besar dengan B kecil pun hitam. Maksudnya mereka takkan boleh dapat anak bulu putih kalau mereka ni hitam yang jenis macam ni. Kalau semua ni hitam jenis yang macam ni, hitam yang macam ni, takkan dapat anak bulu putih. So mak bapak mereka ni hitam, tapi hitam yang macam mana? Kita cuba lagi. Kita cuba macam ni pula. Hitam heterozigot lah kita cuba. Hitam heterozigot. Ni pun hitam. Mak kahwin dengan bapa. Yang ni pun hitam. Hitam juga kan? Hitam heterozigot. Okay, yang ni menghasilkan dua jenis gamet. Yang ni pun menghasilkan dua jenis gamet. Nampak ah? So kita buatlah kebarangkalian kalau berlakunya persenyawaan. 1, 3. B besar, B besar. 1, 4. B besar, B kecil. Yang ni B besar, B kecil. Yang ini B kecil, B kecil. So anak ni warna hitam, anak ni warna hitam. Saya tak tulis penuh lah. Nanti awak tulis lah ni. Saya malas nak tulis ni. Saya tulis lah juga hitam. Yang ni pun putih. So mereka ni ada tak? Ada tak peluang nak dapat anak warna bulu putih? Kalau mereka ni masing-masing hitam, ni pun masing-masing hitam, ada peluang tak dapat anak bulu putih? Ada. Sebanyak 25%. Ada. Tapi syaratnya, ibu bapaknya kena hitam heterozigot. So apa? Kita nak bagi jawapan apa? Kita nak bagi jawapan apa ni? Soalan C ni. Saya padam ni dulu. So, macam mana jawapan dia? Bagaimanakah untuk mendapatkan tikus bulu putih jika kedua-dua ibu bapanya adalah hitam? So, jawapannya awak kena tulis. Kedua-dua ibu bapanya mestilah hitam heterozigot. 1 markah. Lagi sekali cikgu ulang. Kedua-dua ibu bapanya mestilah hitam heterozigot. 1 markah. Kerana hitam heterozigot mengandungi, ini saya tunjuk kat sini ni. Kerana hitam heterozigot mengandungi alel resesif. Hitam heterozigot mengandungi alel resesif yang akan bergabung menghasilkan anak tikus putih. Dalam kurungan B kecil, B kecil. Yang ni, si bapak ni ada alel resesif. Yang si mak ni pun ada alel resesif. Jadi alel resesif ni akan bergabung, dapatlah anak tikus putih. So 2 markah. Lagi sekali cikgu ulang lagi sekali. Kedua-dua ibu bapanya mestilah hitam jenis heterozigot. Kerana hitam heterozigot mengandungi alel resesif yang akan bergabung menghasilkan anak bulu putih. Okey, selesai untuk C. Lukiskan rajah skema untuk menerangkan C tadi. Lukiskan rajah skema. Lukis yang mana? Lukis yang ni lah. Lukis yang ni lah. So, kenalah labelkan. Labelkan ni apa, ni apa, ni apa, apa. Macam kita cikgu dah ajar. Janganlah lukis bodoh macam ni. Kalau lukis bodoh macam ni, maka kurang lah. Ni tapi cikgu malas nak tulis kat sini. Jadi awak tulislah. Okey, dah dapat dah, habis dah jawapan. Selesai. A, B, C, D dah selesai jawab.
Okey, kita tengok pula soalan nombor 2. Okey, rajah 2. Rajah 2 menunjukkan pewarisan kumpulan darah ABO dalam sebuah keluarga yang mempunyai 4 orang anak. Keluarga ni dia ada 4 orang anak. Kesemua anak mereka mempunyai kumpulan darah yang berbeza. Kesemua kumpulan darah anak mereka ni ada 4 tu tak sama kumpulan darah. Contohnya kita tulis sini. Mungkinlah anak nombor 1 ni A. Mungkinlah. Mungkin anak nombor 2 ni B. Mungkin nombor 3 ni AB. Ni mungkin Mungkin anak nombor 4 ni kosong. Kosong pula dah. Bukan kosong, darah O. Kosong. So dia kata apa? Merujuk pada rajah 2 di atas, sila jawab soalan di bawah. Lukiskan gambar rajah skema pewarisan kumpulan darah di atas. Jadi kita kena tekalah. Kalau dah semua anak mereka ni ada 4 jenis kumpulan darah, agaknya mak dengan ayah mereka tu genotipnya apa? Kan? Apa genotip mak dengan ayah mereka? Jadi kita cuba. Ayah dia darah A. Ayah dia dah bagi tahu ayah tu darah A, mak darah B. Kita cuba kalau lah ayah dia jenis A macam ni. Katalah kalau ayah dia jenis A macam ni, kahwin dengan mak dia jenis B macam ni. B homozigot dominan. Yang ayah dia jenis A homozigot dominan. Katalah macam ni So nanti masa penghasilan gamet ayah dia satu jenis saja. Gamet mak dia pun satu jenis saja. So apabila berlakunya persenyawaan, mereka ni akan dapat anak, semua anak mereka akan darah AB. Katalah kalau mereka ni ada 10 orang anak, 10 tu semua darah AB. Sebab mak dengan ayah dia jenis macam ni. Okey, salah lah kan? Ni dia kata ada 4 kumpulan darah. Yang ni satu je. So yang ni salah. Kita cuba yang lain pula. Kita cuba A kan? A kita buatlah A heterozigot. Ni pun darah A juga, tapi A heterozigot. Yang ni A homozigot dominan. Kahwin kan dengan mak dia. Mak dia B. B pun kita buat B heterozigot. Okey. Ni 2 jenis gamet. Gamet yang bawah A. Kena buat simbol ni Kena buat simbol ni. Kamu tak boleh tulis A, B terus. Tak boleh, salah. Dalam buku teks dia ajar kita macam tu. Yang ni B. Kita buatlah hukum tadi. 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4. Kita cuba. Okey. Ini akan dapat anak darah AB. Kita cuba yang ni pula. Yang ni akan dapat anak jenis darah O. Sebab alil A kalau tersenawa dengan alil O tu resesif, dia tak menonjol. So A tu yang akan mendominasi. Kita cuba yang ni pula. Ni B. Ni kumpulan darah B. Sebab B dengan O kalah. Okay. Ni darah O. Okay. So fenotip dia kita boleh tulis. Ini adalah darah AB. Ni anak darah A. Ni anak darah B. Ni anak darah O. So dah terjawab lah kita punya jawab persoalan ni. Lukiskan gambar rajah skema pewarisan kumpulan darah di atas. So tak boleh pilih yang ni. Kena pilih yang ni. Pilih yang sebelah ni. Nanti awak saya padam ni. Dia kena cuba. Okay. Jadi kita ambil lah yang ni. Labelkan ni apa dia. Ini proses apa. Ini apa. Semua ni kena label. Ni apa. Tulis. Awak dapatlah 3 markah. Kan? Mudah sangat.
Okey, soalan B pula. Mengapakah genotip AB? Kalau orang tu genotip AB, genotip dia macam ni. Kalau genotip dia macam ni, kumpulan darah dia adalah jenis AB. Kumpulan darah dia AB. Kenapa? Kenapa kalau genotip yang macam ni bukan kumpulan darah A? Bukan kumpulan darah B, tapi kumpulan darah AB? Sebab jawapannya ada dalam buku teks muka surat 244. Sebab ni alil A besar dan alil B besar adalah kodominan. Kodominan terhadap satu sama lain. Satu markah. Situ dua kan? Apabila kedua-dua alil ini hadir bersama, kesan kedua-dua alil akan ditunjukkan. Ada di muka surat 244. Perenggan yang terakhir, baris yang 1, 2, 3, 4. Baris yang keempat daripada bawah. Okey. Tak susah mana pun. Senang je soalannya. Okey. Jadi, siapa yang salah tu, siapa yang tak dapat markah penuh, dia kena buat pembetulan. Yang dapat markah penuh je tak payah buat. Yang mana tak dapat markah penuh, wajib buat pembetulan. Nanti hantar kat cikgu. Okey?